Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan teruskan kelas kita pada hari ini untuk bahagian seterusnya, mencari isi padu dengan menggunakan pengamiran. Last week awak dah buat dah, last class awak dah buat dah mencari luas dengan menggunakan pengamiran. Di mana untuk luas, nak cari luas dia ada bergantung dengan kedudukan dan soalan juga, kedudukan bahagian luas yang awak nak cari sama ada berdasarkan paksi X ataupun paksi Y. Okay. Dan pengamiran dia adalah pengamiran yang direct, maksudnya awak just pakai terus dia punya fungsi yang diberi dekat awak. Okay, untuk isi padu ada sedikit penambahan yang perlu awak lakukan, adjust, bukan penambahan, nak kena adjust sikit. Okay, so sama juga dengan luas, untuk isi padu awak perlu tentukan berdasarkan, untuk isi padu selalunya kita akan bagi dekat awak berdasarkan paksi mana yang nak dijanakan. Okay, soalan untuk isi padu selalunya, standard soalan untuk isi padu akan perlu ada 3 benda yang perlu ada untuk soalan isi padu. Satu, paksi yang akan digunakan. Satu adalah paksi mana dia nak isi padu awak. Yang kedua adalah janaan dia berapa darjah. Dan yang satu lagi adalah yang dari mana ke mana tu awak sendirilah yang kena decide tengok soalan. Okay. So, dua benda ni perlu ada dalam soalan awak. Okay. So, isi padu berlaku bila kita tengok dekat modul awak buku surat 18. Okay. Dah bagi saya dekat soalan awak ini, yang pertama ni adalah berdasarkan paksi X. Okey, dia bagi gambar rajah graf yang pertama untuk awak. Yang ini bentuk dia adalah macam ni. Okey, dan isi padu yang nak dijanakan adalah bahagian sini, daripada X equals to A awak ni sampailah X equals to B. Bahagian sini yang dia nak cari isi padu dia. Saya lorikkan dekat sini. Okay, so kita nak tahu isi padu bahagian ini. Isi padu awak dah belajar dah sebelum ni. Isi padu akan ada untuk jenis pepejal, solid. Maksudnya bila dia ada ruang, then only awak akan ada isi padu. Kalau setakat yang biasa surface sahaja, awak tak ada isi padu. Okay. 2D tu bukan isi padu lah. 2D tu mencari luas. Tapi 3D awak akan ada isi padu. Okay, so bahagian ini daripada A sampai ke B ni akan ada luas. So soalan akan bagi tahu dekat awak, macam dekat bawah ni dia tulis, isi padu janaan bagi sesuatu pejal di mana rantaunya dilitupi lengkung. Okay, so ini lengkung dia, Y equal to Fx awak. Paksi X, ni paksi dia. Okay, garisan X equals to A dan X equals to B, yang ini. So bahagian ini basically yang ayat dia yang panjang-panjang tu, basically bahagian ini je lah yang dia cakap. Okay, yang bahagian yang saya pakai yang merah ni, lengkung, paksi X, X sama dengan A dan X sama dengan B. Okay, itu adalah bahagian ini yang disebut dalam soalan tu. Dikisarkan 360 darjah. 360 darjah tu maksudnya berpusing habislah satu bulatan awak pada paksi X. So, bentuk ni kita pusing. That means kalau saya ada sekeping kertas, saya letak macam tu, saya pusing sampai sini baru 180. Pusing lagi cukup 360. Okay, so bentuk apakah yang akan terbentuk? Okay, daripada sekeping kertas tu, kalau saya pusing 360 darjah, apa yang akan terbentuk yang awak perlu imagine adalah apa benda yang terbentuk. Okay, so kalau contoh kat sini dah bagi siap-siap dekat awak, yang ini setelah dijanakan, maksudnya dipusingkan 360 darjah, bentuk ini yang akan terhasil. Okay, so kalau awak perhatikan, ini adalah bahagian ini adalah bahagian asal dia yang saya lukis tadi, sama dengan bahagian yang kita lukis dekat sini tadi. Ini adalah yang asal dia sebelum dijanakan. Selepas dijanakan, maksudnya yang ini dia pusing 360 darjah, bentuk ni. So bentuk ini yang akan terhasil. Okay. So untuk awak buat isi padu, basically awak kena imagine lah. Tapi untuk soalan dekat dalam modul awak ni banyak pakai ayat, tak ada imagine. Cuma kalau setengah soalan, bila awak boleh imagine, awak boleh nampak bentuk dia tu bentuk apa. So awak tak payah pakai
formula, tak payah pakai pengamiran. Awak boleh terus pakai formula yang awak tahu untuk bentuk tersebut. Okey, contoh saya bagi. Kalau kita ada sekejap saya bagi contoh. Okey, so contoh kalau kita ada so ini contoh. Kalau saya ada bentuk ni, graf saya adalah graf yang bentuk macam ni. Y dengan X ni, saya tak bagi fungsi ya. Saya cuma letakkan bentuk saja. So, isi padu janaan yang saya nak awak cari adalah daripada sini ke sini. Ini adalah isi padu janaan dia. Contoh kat sini 4 lah. Okay. So, bila saya minta awak cari isi padu janaan untuk kawasan yang ini, okay, kalau berdasarkan paksi X, dijanakan 360 darjah. Okay, saya nak paksi X 360 darjah. Ini basic maklumat yang perlu ada dalam soalan isi padu. Maksudnya saya nak bentuk segitiga ni, saya nak pusing 360 darjah. Sini baru 180. Pusing lagi sekali balik tempat asal dia, barulah jadi 360 darjah. So, semasa dipusing ni, ini bentuk ni yang akan terhasil. Ni. Okay, ini bentuk apa? Ini bentuk kon. So, bentuk kon, kalau nak cari isi padu, awak ada formula untuk isi padu kon. Okay, so awak boleh terus pakai formula. Sebab awak dah nampak dah bentuk ni adalah bentuk kon. Formula kon. Formula untuk isi padu kon. Tapi kalau awak tak nampak benda ni sebagai bentuk kon, awak boleh dapat isi padu juga, jangan risau. Tapi awak kena pakai pengamiran lah. Okay, so basically kalau awak nampak bentuk tu bentuk apa, awak boleh terus pakai formula dia. Kalau awak tak nampak, formula dia 1/3 kot, pi r square h kalau tak silap saya. Okay. So, ini awak boleh pakai terus formula dia untuk mencari isi padu kon. Kalau awak tak nampak bentuk dia, maka awak kena pergi the hard way, cara susah dia, menggunakan pengamiran. Bukan susah, lambatlah sikit. Tu je. Okay. So, itu maksud isi padu. Maksudnya diberi ruang kawasan tertentu dekat awak, kita nak janakan berdasarkan paksi X ataupun berdasarkan paksi Y. Even bentuk yang ini sekalipun, kalau saya minta awak bahagian sini kan, so saya boleh janakan, saya boleh pusing saya punya bentuk ni menggunakan paksi Y. Macam tu. Okay. So, bergantung pada soalan minta dekat awak paksi mana. Okay. Sama paksi mana yang nak dipakai perlu bergantung kepada soalan. Cuma saya nak tegaskan dekat sini, kalau bentuk tu awak boleh imagine, dan awak boleh terus pakai dia punya formula. Kalau tak boleh, dan awak kena pakai pengamiran. Tapi tak semua soalan boleh ada bentuk. Boleh nampak terus bentuk dia adalah bentuk kon. Macam yang tadi, kita tak nampak kan dia punya bentuk adalah bentuk kon. Yang ini tak nampak pun bentuk kon sebab kat depan ni, yang daripada tadi kita tak nampak pun yang ini bentuk kon sebab dekat depan ni bukan straight. Dia start dekat atas. Yang soalan saya tadi dia terus start dekat bawah straight line. So jadi bila kita pusing pun kita nampak itu adalah kon. Yang ni tak nampak lah sebagai kon. Dan memang dia bukan kon pun. Dia macam semi kon. Kon awak yang dah dipotong bahagian atas. Macam tu lah. Okay. So, untuk paksi X, bila awak nak cari isi padu. Okay. Sebab dia bagi dekat awak dijanakan berdasarkan paksi X. So, belakang dia ni adalah dx. Okay. Dan bila awak nak cari isi padu, nak pakai V boleh, nak eja isi padu boleh, nak tulis I pun boleh, terpulang ke awak. Soalan cakap dekat dia adalah paksi X. So, belakang awak dekat sini mesti dx. Okay. Dan kita nak mencari menggunakan pengamiran. So, pengamiran. Dan isi padu yang awak nak tu bahagian dia bermula daripada A sampai ke B. So, tulislah kat sini A sampai B. Dan apa yang awak nak cari isi padu adalah bagi fungsi yang ini. Cuma bila berdasarkan paksi X, so kat sini adalah Y kuasa 2.
Kalau paksi Y dia ialah X kuasa 2. Awak perlu kuasa 2 kan fungsi yang diberi dekat awak bila mencari isi padu. Beza dia dengan luas hari tu awak boleh direct pakai. Tak ada masalah. Yang isi padu awak perlu kuasa 2 kan dia. Dan bila mencari isi padu, depan dia perlu ada pi. Okay, ini adalah dia punya standard lah. So yang lain ni fungsi boleh berubah ikut soalan apa semua ni. Pi awak ini adalah constant, bukan pun boleh ubah. So awak boleh tulis kat luar, boleh juga tulis kat dalam. Tak ada masalah. Okay, so itu untuk paksi X. Benda yang sama yang akan berlaku bila awak menjana untuk paksi Y. Okay, dekat dalam modul awak ada bagi contoh kalau dijanakan berdasarkan paksi Y. Okay, ini adalah kawasan yang nak dicarikan dia punya isi padu. Okay. Dilitupi lengkung X, paksi Y. So, ni lengkung awak. Ni paksi awak. Garisan Y sama dengan C dan garisan Y sama dengan D. Dikisarkan 360 pada paksi Y. So, ni paksi Y awak. 360. Maksudnya bentuk ni awak pusing 360. Tak kira lah clockwise ke anti-clockwise ke bila awak imagine. So, ni pusing dia. Sini 180. Pusing lagi. So, dia jadi 360. Okay, so bentuk yang akan terhasil dah diberi dah contoh dekat dalam modul awak. So, ini bentuk dia yang terhasil. Okay, lebih kurang dengan yang atas yang paksi X tadilah. Cuma yang ini menegak. Yang tadi tu melintang. Okay. So, bila dia cakap dekat awak, dia nak berdasarkan paksi Y. Jadi, formula yang awak perlu gunakan untuk awak, dia bukan formula, yang perlu berdasarkan paksi Y maksudnya belakang dia adalah dy. Okay, bila dy dalam dia, fungsi dia mesti berdasarkan X kuasa 2. Sebab kita mencari isi padu. Okay, dan isi padu yang awak nak cari adalah kawasan daripada C sampai ke D. Okay. Dan mencari isi padu pi tu perlu ada. Okay, so dua formula ni bukan, tak adalah exactly formula bagi saya. Cuma awak kena tahu nak paksi mana. So kalau paksi X, belakang dia dx. Dalam dia mesti Y kuasa 2. Okay, kalau berdasarkan paksi Y, maksudnya dia dy. Paksi mana yang dibagi tahu kat awak tu akan menentukan awak punya D tu, dx ke, dy ke, dan akan efek juga yang dekat dalam awak. X kuasa 2 ke, Y kuasa 2 ke. Okay. So, saya harap penerangan ni jelas. Okay. Dekat dalam modul awak ada 2 contoh yang dah diberi dekat awak. Saya takkan sentuh contoh tu sebab saya akan bagi contoh lain untuk kita bincang dalam kelas ni. Okay. Awak boleh go through lah dia punya contoh 1 dengan contoh 2 yang dia beri kat awak. Itu dah diberi step by step. So, awak boleh tengok. Okay, so kita akan teruskan dengan latihan, contoh yang saya sediakan. Saya ada sediakan 2 contoh untuk awak. So, kita akan bincang contoh tu. And then, di hujung tu, awak akan jawab lah. Saya akan cuba bantu awak untuk tunjuk contoh yang berkait dengan awak punya latihan. Muka surat 20 tu yang awak akan buat sendiri. Okay. Okay, ini adalah contoh soalan pertama. Okay, so diberi dekat awak gambar rajah. Okay, so soalan dia, hitungkan isi padu janaan apabila rantau berlorek ini kawasan berlorek dia. Mungkin tak berapa nak jelas, okay, yang kawasan yang saya lorekkan merah ni. Dikisarkan melalui 360 darjah. Okay, berapa darjah tu adalah benda biasa yang awak akan jumpa dekat dalam soalan untuk pengambilan. 360 darjah pada paksi X. So, automatik awak tahu paksi X maksudnya belakang dia adalah dx. Okay. So, sebelum kita buat dia punya pengambilan, bentuk ni dia dah lorek siap-siap bagi dekat awak daripada 0 sampai 4 dan ini adalah fungsi yang diberi dekat awak. So, cuba imagine, cuba bayangkan bentuk ni nak paksi X kan. So, paksi X awak kat sini. Kalau awak pusing bentuk ni, sini 180 darjah, balik tempat asal, so jadi 360 darjah, bentuk apa yang akan terhasil?
Okay. So kalau awak pusing 360 darjah, basically dia macam ni lah, lebih kurang. Okay. Buruk sikit lukisan saya, tapi bentuk dia lebih kurang macam tu. Okay. So basically lebih kurang macam cone yang pertama, yang first yang saya tunjuk dekat awak tadi lah. Cuma cone yang ini dia macam lengkok sikit. Cone saya yang tadi adalah straight. Okay. So saya tunjukkan dekat awak dia punya ni. Okay. So bila awak, okay, saya tunjuk contoh siap-siap kat sini. Bila awak pusing 360 darjah, samalah dengan bentuk yang kita lukis kat sini, bentuk ni yang akan terhasil. Okay, ini bukan betul-betul tepat 100% punya cone lah. Ini adalah cone yang lengkok, ada lengkok sikit lah. Macam, okay. So, ini adalah bentuk yang akan terhasil. So, nak mencari isi padu, sebab soalan dah cakap siap-siap, isi padu dia adalah berdasarkan paksi X. So, awak tahu belakang dia adalah dx. Okay, bila dx, dalam dia mesti y kuasa 2. Dan nak mencari pengamiran kan. So ada simbol pengamiran dekat situ. Dan kawasan yang awak nak kamir adalah daripada 0 sampai 4. So tulis kat sini nombor kecil kat bawah, nombor besar dekat atas. Dan bila nak cari isi padu, depan dia mesti kena ada pi. Okay, so ini pengamiran yang awak nak buat sebenarnya. Okay, so kita tengok contoh macam mana nak cara untuk awak buat pengamiran. Okay, so untuk awak buat pengamiran bagi soalan yang ini, so awak ada isi padu. Okay, isi padu awak boleh pakai V boleh, awak pakai I boleh untuk bahasa Melayu. Isi padu sama dengan, saya salin balik bagi yang ini, pi 40 y kuasa 2 dx. Okay, so kalau awak perhatikan di sini, benda yang awak nak kamir adalah y kuasa 2. Sedangkan dekat fungsi yang diberi dekat awak adalah y sama dengan 4x kuasa 2. Awak tak ada y kuasa 2 pun diberi fungsi dekat awak. So, perlu dapatkan dulu y kuasa 2. Okay, y kuasa 2 awak akan dapat bila awak kuasa 2 kan fungsi yang diberi dekat awak. Semua ni nak kena kuasa 2. So, y kuasa 2 dapatlah y kuasa 2. Okay, 4x kuasa 2 d kuasa 2 kan. Okay, so maksudnya 4x kuasa 2 ni darab 2 kali lah. 4x kuasa 2 darab dengan 4x kuasa 2. Okay. Kalau awak tak boleh, tak okey, dan awak buat satu persatu. Ataupun kalau awak ingat lagi yang awak belajar indeks, 4 setiap satu ni boleh dikuasa 2 kan. So 4 kuasa 2 sebab dia seketul je. Kalau dia ada tambah tolak, yang tu tak boleh buat direct lah. 4 kuasa 2, awak akan dapat 16. X kuasa 2, lepas tu dikuasa 2 kan sekali lagi. Maksudnya X kuasa 2 darab dengan X kuasa 2. So awak akan dapat X kuasa 4. Okay, so apa yang awak nak kamir sebenarnya adalah y kuasa 2 sama dengan 16x kuasa 4. So ini digantikan dalam awak punya yang awak nak buat pengkamiran ni sama dengan pi 16x kuasa 4 dx. Okay, so sekarang ni barulah betul. Perasan tak belakang ni dx? Kan saya selalu cakap bila belakang dia dx maksudnya dalam tu mesti ada x. Okay, sedangkan yang ni dalam dia masih lagi y. So maksudnya ini awak perlu gantikan. So sekarang lepas awak dah gantikan, awak dah ada dah 16x kuasa 4. So barulah awak boleh buat pengkamiran. Macam biasa. Mungkin sesetengah daripada awak mungkin akan terganggu dengan pi yang ada kat depan. Okay, just abaikan dulu pi yang kat depan. Awak just buat pengamiran macam biasa. 0 sampai 4 bagi 16x kuasa 4 dx. Buat pengamiran macam biasa yang awak buat untuk luas. Okay, so just sedikit recap, saya just sentuh. Okay, kita boleh abaikan pi dekat sini. So, salin balik sahaja. Kalau awak rasa terganggu, awak tak payah salin balik. Tulis lagi. So, kita letak. Okay, saya padam dulu. Kita padam pi kita ni dekat sini supaya dia tak mengganggu awak. Okay, kita just buat bahagian pengamiran ni dulu. Pengamiran 16x kuasa 4. X kuasa 4 setelah dikamir, kuasa tambah 1. So, dia akan jadi X kuasa 5 bahagi 5.
Okay. Memandangkan kita sebenarnya tengah buat pengamiran tentu sebab ada nombor dekat depan. So, belakang ni letak dia punya bracket 4 dengan 0. Okay. Macam tu. Pi ni boh kat depan tu macam tu. Macam tu je lah. Okay. So, bila ada nombor dekat belakang, jangan lupa kita perlu buat pengiraan. Kita perlu buat pengiraan sebab ada nombor kat belakang ni kan, sebab ini tengah buat pengamiran tentu. So maksudnya awak perlu gantikan X awak ni dengan 4. Satu set. Lepas tu satu lagi kena gantikan X awak ni dengan 0. So kita akan gantikan 16X. Maksudnya 4 kuasa 5 per 5. Ini buat macam biasa yang masa awak buat luas tolak. Buat lagi satu set yang untuk nombor bawah. 16X awak adalah 0 kuasa 5 per 5. Kalau awak tak nak masukkan 0 ni, awak boleh terus tulis siap-siap ini adalah 0. Pun tak jadi masalah. Okay. So, buka atau dengan tutup kurungan awak. Ini adalah bahagian belakang. Jangan lupa depan awak ni ada pi. So, tulis balik awak punya pi kat depan. Okay. So, sama dengan ini boleh buat pengiraan. Tekan kalkulator awak. Okay, ini boleh tekan semua kalkulator. 16 4 kuasa 5 per 5 tolak yang ini. Okay. Tekan kalkulator awak, awak akan dapat 3276.8 ataupun 4 per 5. Boleh, tak jadi masalah. Jangan lupa depan ni ada pi. So, tulis kat belakang saja pi. So, belakang dia sebab ini adalah isi padu, so dia jadi unit kuasa 3. So, itu sahaja untuk awak buat pengiraan bagi isi padu. So, basically benda ni adalah sama saja dengan yang apa yang awak buat sebelum ni. Yang berbeza hanyalah bahagian sini sahaja. Yang ini. Bahagian ini agak berbeza sikit lah bagi isi padu. Sebab dia ada pi. Dan dia perlu jadi Y kuasa 2 ataupun X kuasa 2 bergantung kepada paksi mana yang awak tengah buat pengiraan. Okay. Tapi bahagian bawah ni daripada sini ke sini, daripada awak gantikan dia sampailah buat pengamiran dan awak kira tolak dia, semua sama. Macam biasa sahaja. Okay, tak ada benda baru pun dekat sini. Okay, so saya harap tak jadi masalah. So kita akan tengok dengan soalan yang kedua. Okay, so ini soalan kedua awak. Sama juga masih mencari isi padu. Okay, so hitungkan isi padu. Hitungkan isi padu apabila isi padu janaan apabila rantau berlorek dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. Okay, dia bagi siap-siap paksi ni, dia nak paksi Y dia bagi kat awak. Okay, so awak boleh imagine kawasan berlorek dia adalah sini daripada 2 sampai 4. Dia nak paksi Y. So, ini paksi Y awak. Bila dia pusing, dikisar 360 darjah dekat sini. Apa jadi? Bentuk apa yang akan terhasil? Awak boleh imagine. Okay. So, saya bagi contoh dekat awak. Okay, saya tunjukkan gambar rajah dekat awak. Okay, ini yang akan dihasilkan. Okay. Apa yang akan dihasilkan adalah bentuk macam ni. Bila dikisarkan 360 darjah pusing dekat sini macam yang saya tunjuk dekat awak ni. Okay. So, barulah kita akan kira dia punya isi padu. Okay. Soalan minta berdasarkan paksi Y. So, isi padu sama dengan paksi Y, maksudnya belakang dia perlu ada dy. Nak cari isi padu kan? So, depan dia mesti kena ada pi, ada pengamiran. Paksi Y, dy maksudnya dalam ni adalah X kuasa 2. Okay. Dan bahagian isi padu yang awak nak cari berdasarkan gambar rajah ini adalah daripada 2 sampai 4. So, tulis nombor dia kat sini. 2 kat bawah, 4 dekat atas. Okay. So, kita ada masalah sekarang. Masalah kita adalah kita nak X kuasa 2. Sedangkan kita tak ada X kuasa 2 pun dekat fungsi yang diberi dekat awak. Okay, so awak perlu dapatkan X kuasa 2 dulu. Okay, X kuasa 2 macam Y awak yang soalan pertama yang kita buat tadi, boleh dapat dengan kita kuasa 2 kan semua benda ni. Okay, so Y kuasa 2, D kuasa 2 kan. So dia akan jadi Y kuasa 4. 3 kuasa 2, 9.
X kuasa 2, X kuasa 2. Dah nampak dah X kuasa 2 dekat dalam awak punya gambar rajah pengiraan awak. Tapi masalahnya kita bukan nak 9 X kuasa 2. Kita cuma nak X kuasa 2 sahaja. So, apa yang awak boleh buat adalah awak boleh pindahkan awak punya 9 daripada dia duduk sekali dengan X kuasa 2 tu, bawakan 9 awak pergi sedekah dekat Y. Okay, 9X kuasa 2 hubungan dia adalah 9 darab X kuasa 2. Bila darab dipindahkan, maksudnya dia jadi bahagi. So, maksudnya Y kuasa 4 bahagi 9 ataupun per 9. Okay, so dapatlah X kuasa 2 awak. Kalau awak tak suka pecahan macam ni, apa yang awak boleh buat adalah 1 per 9 Y kuasa 4 pun boleh juga, tak salah. Dua-dua boleh, ikut suka awak yang mana satu yang awak senang untuk buat pengiraan. Okay, so X kuasa 2 ni yang kita akan ganti dekat dalam kita punya pengiraan untuk nak buat isi padu. Okay, so pi pengambilan 2 sampai 4 X kuasa 2 gantikan dengan yang ni 1 per 9 Y kuasa 4. Even kalau awak nak ganti Y kuasa 4 per 9 pun boleh, tak jadi masalah pun. Okay, dy. So, lepas tu barulah awak buat pengiraan, buat pengambilan untuk buat pengiraan. Okay. Nombor tak menjadi isu. Nombor yang attach sekali dengan Y tak menjadi isu kan bila kita buat pengambilan. Kita cuma fokus dekat bahagian nombor, bahagian kuasa yang Y sahaja. So, 1 per 9 Y kuasa 4 dia jadi Y kuasa 5 per 5. Okay, jangan lupa pi awak dekat depan. Jangan tinggalkan dia. Okay, ini awak boleh buat pengiraan terus. Awak boleh terus gantikan 4 awak dalam awak punya Y. Ataupun kalau awak nak kira bahagian sini dulu pun boleh, tak jadi masalah. Let's say kalau saya nak kira dulu. Y kuasa 5 per 45. Okay, ini saya kira. 1 darab Y kuasa 5 dapat Y kuasa 5. 9 darab 5 dapat 45. Okay, so barulah kita gantikan. Ini extra step yang saya buat. Kalau awak nak terus kira boleh, tak jadi masalah. Okay, gantikan Y awak dengan 4. Okay, kita akan buat pengiraan. Y kuasa 5. So maksudnya 4 kuasa 5 per 45. Ini satu set. Ulang set yang sama untuk nombor 2 pula. Tolak 2 kuasa 5 per 45. Okay, so yang ini kira. Okay, jangan lupa tulis pi kat depan. Tu boleh kira pakai kalkulator, boleh kira tekan kalkulator awak dapat jawapan. Ni semua ni boleh tekan kalkulator. Awak tekan sekaligus boleh, nak tekan yang ni dulu baru tulis jawapan, tekan yang ni pula baru tulis jawapan pun boleh, tak jadi masalah pun. Okay, so kalau awak tekan kalkulator awak, awak akan dapat 22 2 per 45. Okay, ini saya tulis jawapan semua sekali teruslah. Dapat 22 2 per 45. Pi awak jangan lupa tulis dekat belakang. Dan ini adalah isi padu. So belakang dia ada unit kuasa 3. Volume kuasa 3. Okay, luas kuasa 2. Okay, so itu adalah 2 contoh yang saya bagi dekat awak untuk buat pengiraan untuk isi padu. Okay, contoh yang saya bagi kat awak ni contoh direct yang memang simple. Yang dia punya persamaan adalah memang seketul sahaja. Okay, tapi dekat dalam modul awak, persamaan yang diberi kat awak bukan seketul. Duk ada tambah lah, duk ada tolak lah, duk ada bracket lah. Okay, so itu semua memerlukan awak punya pengembangan, awak punya ilmu-ilmu awak yang lama. Jadi, buat siapa-siapa yang dah berkarat, dah tak ingat, lupa, ataupun ingat-ingat lupa, rujuk balik nota-nota awak yang lama, check balik cara buat pengiraan, cara buat pengembangan, semua tu. Okay, tapi saya akan tunjukkan, saya akan buat satu contoh dengan awak. Saya takkan buat semua, saya akan buat sekerat jalan sahaja. Pengiraan seterusnya awak akan buat sendiri. Okay, so kita tengok modul awak. Okay, modul awak muka surat 20. Okay, dekat muka surat 20 ada 3 soalan dekat awak. Soalan 1, soalan 2 dengan soalan 3. Okay, so kalau awak perhatikan semua soalan yang diberi dekat awak, soalan 1.
bukan seketul. Banyak ketul dekat situ. Ada bracket lagi. Okey. Soalan 2. Ada 2 ketul juga. Okey. Soalan 3 pun ada 2 ketul juga. Okey. So, soalan dalam modul awak bukan seketul macam soalan contoh yang saya bincangkan dengan awak yang tadi. Okey. So, saya akan ambil salah satu sahaja untuk dibuat pengiraan. So, let's ambil soalan. Okay, saya ambil soalan 1 lah. Okay, saya ambil soalan 1. Okay, hitung isi padu. So, kita nak cari isi padu yang dijanakan dalam sebutan pi. Ini jangan risau. Jangan terkejut dengan sebutan pi. Just terima sahaja. Sebutan pi tu maksudnya dalam jawapan awak tu belakang dia ada tulis pi. Maksudnya awak tak payah tukar awak punya pi tu jadi nombor. Itu maksud dia dalam sebutan pi. Okay, maksudnya macam yang saya buat dengan awak tadi lah. Okay, ada pi dekat belakang. Okay, apabila fungsi, ini diberi fungsi dekat awak. Fungsi dia y sama dengan x. X tambah 2. Okay, so sebelum kita pergi lebih jauh. Y sama dengan x tambah 2. Kalau awak ingat lagi, awak tak boleh buat pengamiran direct bila awak ada bracket macam ni. Awak tak belajar. Okay, so apa yang awak perlu buat sebelum awak proceed pun, apa-apa bila awak jumpa bracket untuk buat pengamiran, seeloknya awak kembangkan. Sebab awak tak belajar yang shortcut punya formula ke apa ke, awak belajar yang basic punya. So, awak perlu kembangkan dulu. Okay, dibatasi oleh x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1. Okay, dia dah bagi dah yang nak ditulis dekat situ dekat awak. Serta dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi x. Okay, ini direct saja. Okay, so kita nak cari isi padu. Isi padu sama dengan awak nak eja, awak boleh eja isi padu kalau awak rajin. Sebab saya tak berapa nak rajin, so saya just pakai I saja. Even kalau awak nak pakai V pun boleh, tak jadi masalah. Okay. Paksi X. So, belakang dia mesti dx. Okay, kita dah mention kat sini bila paksi X belakang dia mesti dx. Dan nak cari isi padu, depan dia mesti ada pi berdasarkan pengamiran awak. So, ada simbol pengamiran. Okay, dx dalam dia mesti y kuasa 2. Okay, apa yang nak dikamir? Dibatasi apa? Dekat sini diberi dekat awak. Negatif 2 sampai 1. So, nombor kecil dekat bawah, nombor besar dekat atas. Okay, so ini yang nak buat pengamiran. Untuk y kuasa 2. Okay, dan fungsi yang diberi dekat awak adalah y sama dengan x tambah 2. Tak sama dengan apa yang awak nak pakai. Okay, so awak perlu dapatkan y kuasa 2 terlebih dahulu. Okay, so saya buat sebelah kanan dia. So, saya buat y sama dengan x tambah 2. Okay, macam yang saya cakap dekat awak tadi, kita tak belajar yang bracket punya. So, awak perlu buat pengembangan. Buang dulu bracket. Jangan buang bracket dengan ambil pemadam awak padam. Bukan Kembang dulu. Buka bracket awak. X darab masuk ke dalam. Okay. X darab X. Dapatlah X kuasa 2. Tambah X darab 2 dapat 2X. Okay, so ini masih lagi Y. Awak cuma buka bracket bagi dekat situ so that tak berlaku untuk memudahkan awak punya pengiraan lah. Okay, Y. Sekarang kita nak Y kuasa 2. So, kita perlu kuasa 2 kan kita punya semua benda ni kat sini. Kuasa 2 kan dia. So, Y kuasa 2, Y kuasa 2. Okay. X tambah 2X kuasa 2, X square tambah 2X kuasa 2. Ada shortcut dia, awak boleh buat shortcut yang awak belajar yang untuk formula yang bila ada bracket dekat luar tu kan, awak boleh pakai yang tu. Okay, tapi saya tak nak pakai yang tu sebab saya takut awak pening macam mana nak pakai yang tu. So, kita akan buat step by step punya cara lambat Saya akan buat cara lambat dengan awak. So, kita kembangkan dulu. Bila ada kuasa 2, maksudnya benda ni berulang 2 kali. X kuasa 2 tambah 2X. Darab lagi dengan X kuasa 2 tambah 2X. Okay. So, awak akan buat pengembangan satu persatu. Okay. So,
X kuasa 2 darab dengan X kuasa 2. So, dapatlah X kuasa 4. X kuasa 2 darab dengan 2X, positif 2X, so dapat 2X kuasa 3. Okay, itu baru dengan X kuasa 2. Benda yang sama awak perlu buat untuk 2X awak. Okay. So, positif 2X darab dengan positif X kuasa 2, so awak akan dapat 2X kuasa 3. Tambah dengan tambah dapat tambah 2X darab 2X, so awak akan dapat 4X kuasa 2. Ni saya laju untuk siapa-siapa yang masih bermasalah untuk membuat pengembangan, sila slowly buat. Okay. So, next step, macam biasa gabungkan mana yang boleh digabung. So, ada X kuasa 4 tambah 4X kuasa 3 tambah dengan 4X kuasa 2. Okay, so ini adalah Y kuasa 2. So, dah sama dah. Awak dah dapat dah Y kuasa 2. Dan dekat sini pun memang awak nak pakai Y kuasa 2. So, Y kuasa 2 awak yang inilah. Okay, yang ini yang awak bawa masuk. Gantikan dalam pengambilan awak. So, sama dengan pi negatif 2. Y kuasa 2 gantikan dengan X kuasa 4 tambah 4 X kuasa 3 tambah 4 X kuasa 2 dx. Okay. So, step-step seterusnya awak sendiri yang akan buat. Okay, sebab saya dah bantu awak dah step pertama. Saya dah tunjukkan dekat awak yang kalau diberi banyak ketul macam ni, macam mana nak buat pengamiran. Okay, basically awak perlu dapatkan dulu X kuasa 2 ke, Y kuasa 2 ke, dapatkan dulu. Lepas tu baru digantikan dalam awak punya pengamiran ni. Dan barulah lepas tu awak akan buat dia punya dapat berapa pi unit kuasa 2. Kuasa 3. Okay, buat pengamiran, lepas tu buat penggantian, lepas tu kira, so dapatlah dia punya jawapan. Okay, saya tak tunjukkan step full dekat sini bagi kat awak sebab saya nak suruh awak kira buat pengamiran sendiri sebab soalan yang diberi kat awak pun tak banyak, ada 2 soalan saja. 3 soalan saja. So kalau soalan ni pun saya buat bagi habis bagi kat awak, memang 2 soalan je lah, memang ya lah awak kat rumah kan. Okay, so awak sambung lagi dia punya pengiraan dekat sini. Kira dapatkan jawapan. Okay, dan teruskan juga dengan soalan 2 dengan soalan 3. Okay. Uploadkan awak punya latihan yang muka surat 20 ni dekat dalam Google Classroom yang saya akan buka dia punya link nanti macam biasa. So bila awak dah buat dah untuk isi padu, okay, so basically saya dah habis boleh dikatakan 95% lah untuk awak punya pengamiran. Dan bila dah belajar dah isi padu ni, maksudnya awak dah boleh jawab dah soalan laporan PB awak. Okay, sebab PB awak yang bahagian pengiraan yang awak perlu buat yang nak cari harga emas lah apa semua tu, yang tu adalah dengan menggunakan isi padu. So basically awak dah boleh buat pengiraan dah untuk yang isi padu. So saya mengharapkan awak punya PB laporan awak bergerak. Sebab saya menunggu, saya bagi tempoh dekat awak sampai minggu. Saya bagi 2 minggu saja lagi tempoh untuk awak lengkapkan awak punya laporan. And then lepas tu submit dekat saya. Okay, untuk disemak. Okay, itu satu. Satu lagi, untuk ujian dengan awak punya quiz yang kita buat masa awal SEM hari tu yang untuk bab 1, pembezaan. Okay, ada pelajar yang perlu mengulang sebab markah dia tidak memuaskan. So, saya akan habiskan, ada satu lagi section yang untuk pengamiran trigonometri, yang tu simple saja, awak boleh settle semua tu dalam masa setengah jam sahaja. Okay, so minggu ni saya basically akan habiskan semua untuk bab pengamiran. Dan minggu depan saya akan mulakan ulangan untuk awak punya quiz ataupun ujian. Okay, so sila bersiap sedia untuk membuat ulangan pembezaan. So, saya harap tak ada masalah lah. Okay, nanti saya akan keluarkan juga jadual. Ulangan awak akan dibuat secara individu. So, kita akan buat macam hari tu juga yang awak punya
kuis dengan ujian hari itu, kita akan buat macam hari itu. Kita akan buat secara online. So, saya akan bagi link dekat awak dekat group nanti. Dan saya akan keluarkan jadual lah siapa pukul berapa untuk awak buat ulangan. Okay, just in case awak ada masalah dengan masa yang saya bagi dekat awak. Contohlah saya bagi dekat awak punya slot kena pukul 9 pagi. Awak memang tak bangun pukul 9 pagi. Sila maklumkan dekat saya untuk saya tukar awak masa awak pergi lambat sikit ke macam mana ke kalau awak bekerja, so kita akan lambatkan sikit so that lepas awak habis kerja baru kita buat ke macam mana supaya tak mengganggu kedua-dua belah pihak. Okay, so nanti saya akan uploadkan jadual. Get ready untuk awak punya pembezaan punya ulangan. Okay, so itu sahaja kelas awak untuk hari ni. Okay, sila lengkapkan awak punya muka surat 20 dan upload ke Google Classroom. Arahan akan dimasukkan juga dengan Google Classroom nanti. Okay, terima kasih.